Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Pertama sekali ribuan terima kasih diucapkan kepada selaku pensyarah kami Al-Fadil Ustaz Fahmi bin Ahmad Arsyad di atas segala perkongsian ilmu dan segala tunjuk ajar selama mana kami menyambung pembelajaran kami di IPG Kampus Kota Baru ini. Dan juga tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada selaku ahli-ahli kumpulan yang mana bertungkus lumus dan memberi kerjasama yang 100% di dalam menyiapkan tugasan ini secara berkumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama Ahmad Nasruddin bin Yusuf, yang kedua saya sendiri Ahmad Muhaimin bin Muhammad, dan yang ketiga Ahmad Maliki bin Mak Daud, dan yang terakhir Burhanuddin bin Muhammad. Tugas kumpulan kami pada kali ini bagi subjek pedagogi pendidikan Islam ialah untuk membuat satu video ringkas berkenaan dengan micro teaching, iaitu satu teknik di dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Dan insya-Allah video yang akan dibentangkan sekejap lagi bersama ahli-ahli kumpulan yang lain dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pembahagian markah serta penilaian di pihak di pihak IPG Kota Baru. Sekian sahaja dulu daripada saya, ucapan ringkas dan kata-kata pendahuluan daripada saya. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Okey semua pelajar, hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang baharu di dalam sukatan pembelajaran kita. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, Ustaz ingin antum semua melihat dan mengkaji dulu video yang ingin Ustaz mainkan di sini. Okey, mari kita tengok video apakah yang akan antum tengok. Okey. Melalui video yang Ustaz paparkan tadi, apakah maksud yang ingin disampaikan dalam video itu? Bagus. Di antara nilai yang diambil daripada video yang dipaparkan itu ialah nilai kerjasama dalam kumpulan ataupun membuat pekerjaan secara berjemaah. Dan itulah pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini, ialah kelebihan amalan sekiranya dikerjakan di dalam berjemaah berbanding dengan bersendiri. Okey, video yang seterusnya Ustaz akan paparkan iaitu video berkaitan dengan subjek kita pelajari hari ini, iaitu pendidikan Islam berkaitan dengan kelebihan amalan dilakukan secara berjemaah berbanding dengan bersendirian. Mari kita tonton video ini. Suara ada,
stop, mainannya stop, nonton TV-nya stop, semuanya ayo mengena, ayo bajunya, ayo kawan semua, kita sholat bersama, jamaah di musola, di masjid banyak pahala, ayo kawan segera, matikan HP dan TV-nya, ayo bangkit ke masjid, semangat katakan barisannya. Kawan, suara azan telah berkumandang. Marilah bersiap, jangan hiraukan bisikan setan. Ngajak lukmayan, stop, mainannya stop, nonton TV-nya stop, di masjid banyak pahala, ayo kawan segera, matikan HP dan TV-nya, ayo bangkit ke masjid, semangat dapatkan barisannya. Stop, mainannya stop, nonton TV-nya stop, semuanya ayo anak, ayo ayo kawan semua, kita sholat bersama, jamaah musola, di masjid banyak pahala, ayo kawan segera, TV-nya, ayo bangkit ke masjid. Okey. Sekilas video berkenaan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu bagaimana kelebihan amalan yang dilakukan secara berjemaah berbanding dengan amalan yang dilakukan secara bersendirian. Okey, aktiviti kita yang seterusnya ialah berdasarkan video itu, Ustaz akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Berdasarkan video yang ditonton tadi, jawab soalan yang dikemukakan di bawah dengan menekan butang di bawah ini. Ini ada Ustaz tinggalkan dengan beberapa persoalan yang sangat mudah. Antum semua perlu masukkan jawapan yang ringkas dan munasabah sahaja. Okey. Mencari kerang di celah batu di tepi pantai bersama bonda. Buat seorang pahalanya 1, buat ramai-ramai pahalanya berganda. Itulah pantung berkenaan dengan amalan kita yang dilakukan secara berjemaah. Okey, sudah ada jawapan tu. Kumpulan 1 menjawab itu video tontonan itu berkenaan dengan solat berjemaah. Jawapan kumpulan 2, 27 pahala solat berjemaah berbanding solat sendirian. Itulah yang dinyatakan di dalam hadis Nabi berkenaan kelebihan solat secara berjemaah, dan kita menunggu lagi jawapan daripada kumpulan 3. Mungkin kita akan tengok jawapan kumpulan 3, bagaimanakah mereka melihat video ini dan apakah tanggapan ataupun pandangan mereka berkenaan dengan kelebihan amalan yang dilakukan secara berjemaah. Okey, sekian sahaja daripada saya. Kita akan ke seterusnya, iaitu mengenai langkah pertama. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Baik, Alhamdulillah. Okey. Berdasarkan video yang Ustaz Muhaimin tayangkan tadi, Ustaz rasa adik-adik semua, anak-anak pelajar semua dapat fahamlah ataupun dapat tahu apa yang akan kamu pelajari pada hari ini. Apa yang kamu belajar, apa yang dapat kamu faham berdasarkan video yang Ustaz Muhaimin
tayangkan tadi. Ahmad, cuba respon Ahmad. Salat berjemaah ya Ustaz. Betul ke tidak Ustaz? Okey, bagus. Berkenaan dengan solat berjemaah. Okey. Awak ada jawapan lain selain solat berjemaah? Solat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Bagus. Maksudnya kamu semua ni fokuslah berkenaan dengan video yang Ustaz Muhaimin tayangkan tadi. Baik. Untuk slot pada kali ini, insya-Allah Ustaz akan tayangkan berkenaan dengan cara ataupun kedudukan solat bagi imam dan juga makmum. Sebelum daripada itu, Ustaz perkenalkan diri Ustaz dahulu. Nama Ustaz Ahmad Nasruddin bin Yusuf. Ya, boleh kita teruskan pelajaran kita hari ini ya, insya-Allah. Okey. Sekejap Ustaz akan tayangkan slide dahulu. Ustaz akan tayangkan slide berkenaan dengan solat berjemaah ya. Solat berjemaah bersama keluarga ataupun kawan-kawan, sama ada lelaki ataupun perempuan, insya-Allah. Sekiranya tidak faham ataupun kamu memerlukan masa yang lebih untuk melihat slide ini, sila bagi tahu Ustaz ya. Okey. Kedudukan pertama ialah kedudukan jemaah dua orang lelaki. Sekiranya kamu lihat dengan betul-betul tengok keadaan imam lelaki berada di bahagian kiri makmum ya. Kiri makmum. Ini kedudukan yang pertama. Boleh faham ke? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Kedudukan tadi, Ustaz tak menjelaskan dengan lebih detail. Kedudukan tadi jemaah dua orang lelaki ya, maknanya seorang makmum, seorang imam dan seorang makmum. Maknanya imam dan makmum tidak berada terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Okey. Maknanya berada di tepilah di sisi imam dan makmum. Makmum perlu berada di sisi kanan imam. Okey. Keadaan yang kedua, kedudukan jemaah lelaki sekiranya jemaah tu melebihi 3 orang. Ya, melebihi 3 orang jemaah. Maknanya kedudukannya imam berada di hadapan dan makmum mestilah berada di belakang imam. Ini keadaan yang kedua. Okey. Keadaan yang ketiga, kedudukan imam dan makmum bagi seorang lelaki dan seorang perempuan. Ya. Seorang imam seperti biasalah, imam mesti berada di hadapan dan makmum perempuan mesti berada di bahagian belakang, di bahagian kiri imam. Belakang dan kiri imam. Okey, boleh faham ke murid-murid? Okey, bagus. Okey. Seterusnya, keadaan yang keempat, kedudukan jemaah bersama makmum lelaki dan juga makmum perempuan. Okey, kamu boleh lihat di dalam gambar ini. Sekiranya terdapat seorang makmum lelaki dan makmum perempuan, makmum lelaki perlu berada di sisi kanan imam dan makmum perempuan seperti
kedudukan tadi ya, di kedudukan yang ketiga tadi, iaitu di bahagian belakang sisi kiri imam. Okey. Ada soalan ke setakat ini? Tak ada. Semua faham Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya keadaan yang kelima, kedudukan jemaah makmum lelaki dewasa, anak kecil dan makmum perempuan. Seperti biasalah, imam lelaki ini mesti atau tidak perlu berada di hadapan sekali dan diikuti oleh makmum lelaki dewasa di belakang imam. Seterusnya di belakang makmum dewasa diikuti oleh saf kanak-kanak. Dan seterusnya beberapa perempuan dewasa berada di belakang sekali ya. Okey, boleh faham ya? Okey. Itu sekiranya 5 keadaan tadi sekiranya imam itu lelaki. Okey, baik. Seterusnya gambaran yang ke-6 ini kedudukan imam perempuan dan juga makmum perempuan. Orang perempuan, imam bagi perempuan, makmumnya wajib perempuan. Sekiranya makmum itu lelaki maka tidak sah solat, bahkan haram. Okey, baik. Kedudukan ini macam kedudukan makmum dan imam lelaki. Ini imam berada di hadapan dan makmum berada di sedikit belakang di sisi kanan imam. Macam gambaran bagi imam dan makmum lelaki yang Ustaz terangkan tadi. Okey. Gambaran kedua iaitu kedudukan imam perempuan dan makmum perempuan. Imam perempuan perlu berada di hadapan. Seperti biasalah imam tidak mesti berada di hadapan, paling hadapan. Dan diikuti oleh jemaah makmum perempuan perlu berada di sedikit belakang sahaja, di belakang imam sedikit sahaja. Okey, seperti gambaran inilah. Okey, baik. Berkenaan dengan kedudukan imam dan makmum tadi, ada persoalan ke murid-murid? Semua faham ke? Ya ke? Alhamdulillah. Okey. Bagus. Ustaz harapnya apa yang Ustaz terangkan tadi berkenaan dengan kedudukan imam dan makmum, Ustaz harap kamu semua dapat praktikkan di dalam solat seharian kamu. Boleh ke? Okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya makmum muafiq dan makmum masbuk. Di dalam solat ni, sekiranya kita solat berjemaah, kita akan ada dua keadaan, iaitu dua keadaan makmum, iaitu makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Okey. Apa itu makmum muafiq? Mari kita lihat sama-sama. Makmum muafiq itu ialah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Okey, lagi sekali Ustaz ulang. Makmum muafiq itu ialah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Jika imam telah rukuk tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Al-Fatihah, maka ia hendaklah menghabiskan Al-Fatihah itu dan dibenarkan ketinggalkan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Maknanya tempoh itulah. Sekiranya lebih daripada rukun itu, maka sekiranya imam sudah bangun daripada sujud sedangkan makmum masih tidak selesai membaca Al-Fatihah, maka makmum hendaklah makmum muafiq memilih sama ada berpisah atau mengikut imam. Tetapi
rakaat itu tidak dikira sekiranya ia mengikut imam. Boleh faham setakat itu? InsyaAllah Ustaz akan bahaskan lebih mendalam selepas daripada ini. Tetapi secara umumnya makmum muwafiq ini makmum yang mana sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Okey, baik. Keadaan yang kedua ialah keadaan bagi makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang mana tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam. Sekiranya imam sedang rukuk, ia hendaklah terus bertakbir, takbiratul ihram serta niat, kemudian berdiri sekejap serta terus rukuk bersama-sama dengan imam. Sekiranya dapat rukuk bersama-sama dengan imam, sekadar tamakninah, dikira satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Sebabnya kerana ada persoalan ke dengan makmum masbuk? Okey, Wais, ya, silakan. Okey, bagus Wais, bagus soalan kamu. Sekiranya makmum masbuk itu tidak dapat membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, tetapi sempat rukuk bersama imam, macam tu ke Wais? Okey, bagus. Okey, sekiranya makmum itu tidak sempat membaca Al-Fatihah dengan imam, akan tetapi dia sempat rukuk bersama imam, maka dikira sah rakaat itu kerana imam yang menanggung Al-Fatihah makmum tersebut. Okey, menjawab persoalan ke Uwas? Ya ke? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, Ustaz harapnya berkenaan dengan kedudukan imam dan makmum di dalam solat, dan juga makmum muwafiq dan masbuk, dapat Ustaz harapnya dapatlah kamu faham pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ada persoalan ke? Setakat ini ada persoalan ke? Tiada Ustaz. Tak ada. Okey, baik. Semua faham ke? Faham. Semua faham Baik, alhamdulillah. Okey, soalan Ustaz berbentuk pantun Apakah maksud yang pantun yang Ustaz akan bacakan di dalam paparan skrin ini? Mencari kerang di celah batu di tepi pantai bersama bonda. Buat seorang pahalanya satu, buat ramai pahalanya berganda. Apakah ia? Nanti Ustaz bagi link di sini di ruangan komen. Nanti kamu semua jawab ya di dalam link yang Ustaz ni. Tekan dan beri jawapan di sini. Di dalam kumpulan kumpulan yang mana Ustaz bahagikan pada minggu sebelum ini. Jawab minggu kumpulan nanti, kamu bincang bersama ahli kumpulan kamu dan jawab di dalam link site yang Ustaz berikan tadi. InsyaAllah Ustaz akan berhenti kelas kita setakat ini sahaja pada hari ini. Apa-apa persoalan boleh tanya Ustaz di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Ya. Okey. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Maliki bin Ma'daud akan meneruskan langkah kedua sesi pengajaran pendidikan Islam hari ini. Tajuk yang kita akan belajar ini itu pelajaran 14, solat berjemaah. Tema dia solat berjemaah pengikat hati. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita dapat sama-sama berkumpul untuk meneruskan sesi ini.
Ini objektif yang kita belajar ini ada 4. Yang pertama, menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Kamu mampu menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Seterusnya, menjelaskan syarat menjadi imam dan ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Yang seterusnya, menjelaskan syarat solat berjemaah. Okey, seterusnya, apa maksud solat berjemaah? Maksud solat berjemaah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam. Okey, maksud solat berjemaah berasal dari segi bahasa, ia berasal dari perkataan jamaah. Dari perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Manakala dari segi istilah adalah solat makmum bersama solat imam, dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, hukum solat terhadap individu dan komuniti masyarakat. Okey, kita lihat di sini, hukum solat kepada individu, kepada seseorang itu adalah sunat muakkad. Solat berjemaah kepada individu adalah sunat muakkad. Tetapi hukum terhadap komuniti masyarakat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di mana sekiranya orang kampung, orang komuniti masyarakat tersebut tidak solat di masjid, maka semuanya dikira berdosa. Dikira berdosa. Okey. Seterusnya tentang dalil solat berjemaah. Okey, kita nak buat ibadah ni mesti kena ada dalil. Dalil tu sama ada daripada Al-Quran ke hadis ke, mesti ada bukti benda kena buat ada, sesuatu kena buat ada ibadah tu. Okey, mungkin siapa-siapa boleh tolong baca dalil solat berjemaah. Mungkin Afini ke, siapa ke tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey. Okey, surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 43 juzuk kedua. Okey, maksudnya apa, Hafini? Maksudnya dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Menurut Iman Al-Qutubi, maksud rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah solatlah kamu secara berjemaah. Okey. Seterusnya boleh Hafini baca lagi daripada hadis, apa dalil dia? Salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Okey, bagus. Maksud dia apa tu, Hafini? Maksudnya solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjah. Okey, bagus. Okey, solat berjemaah ni dia mendapat 27 kelebihan, 27 pahala, 27 darjat. 27 kebaikan. Mungkin satu kebaikan tu kita dapat, hari tu kita dapat rezeki yang lebih, ataupun hari tu yang kedua kita dapat kesihatan yang baik. Ada 27 kelebihan. Ataupun 27 darjat. Tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Okey, solat berjemaah ni boleh dilakukan di mana saja. Sama ada di rumah ke, di masjid ke, ataupun di kelas pun boleh, di surau, di padang ke. Okey. Okey, seterusnya syarat menjadi imam. Okey, yang pertama boleh membaca. Imam tu mesti boleh membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Al-Fatihah ni wajib baca. Siapa tak boleh baca Al-Fatihah, tak sah salat dia. La salatu liman la yaqra'u bi Fatihil kitab. Daripada hadis tu, dia tidak dikira solat bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Manakala makmum tak apa dah. Dia tidak sempat baca ketika solat, tak jadi masalah sebab dia solat berjemaah. Kira imam membawa mas'uliyah tersebut, membawa tanggungjawab tersebut. Jadi sekiranya dia tidak sempat membaca, dikira sah juga solat dia. Contohnya makmum masbuk. Kalau makmum baca lebih tidak perlu. Okey, seterusnya ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Okey, apabila terdapat 2 orang atau lebih ahli berjemaah yang mencukupi syarat iman,
Maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Yang pertama, mungkin pelajar boleh baca. Siapa-siapa? Pemimpin. Pemimpin. Yang kedua, Imam yang dilantik oleh pemerintah. okey, imam yang dilantik oleh pemerintah. Biasanya setiap negeri tu biasanya imam tu dilantik oleh majlis agama dia. Jadi kalau di Kelantan ni majlis agama Islam yang lantik dah setiap masjid tu imam ni tu. Okey. Yang ketiga apa? Seterusnya, Tuan rumah. okey, tuan rumah ni maksud dia tuan rumah kita lah, ataupun tuan rumah di bagi kampung tu, bagi masjid. Contohnya Masjid Ciku. Bagi tuan rumah masjid tu adalah Ta'imeh Ma'e. Jadi Ta'imeh kampung lain tidak diutamakan jadi Ta'imeh di Masjid Ciku tu. Dia utamakan tuan rumah kampung. Okey, seterusnya baca nombor 4. Lebih alim dan berpengetahuan. Okey, seterusnya semualah baca. Lebih fasih bacaan Al-Quran. Okey, lagi Lebih warok. dan soleh. Okey, seterusnya. Lebih baik akhlaknya. Okey, seterusnya lebih bersih. Lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Okey, bagus. Seterusnya lebih. Lebih merdu suaranya. Okey. Yang ke-10 telah. Berkahwin. Okey, bagus. Nombor sebelah. Okey, nombor sebelah lebih. Okey, gitulah pemilihan. Okey, itu adalah pemilihan yang diutamakan. Okey, untuk menjadi imam. Seterusnya kedudukan imam dan makmum. Imam perempuan dan dua makmum perempuan. Kalau imam tu perempuan, dia depan sikit kaki dia. Lepas tu makmum tu duduk belakang tumit kaki dia lah. Tikah sikit. Jangan duduk sama, kena duduk belakang sikit. Seterusnya kalau lelaki dia macam ni. Imam dan makmum berbeza jantina. Lelaki kena jadi imam kepada perempuan. Tak boleh perempuan jadi imam kepada lelaki, tak sah. Okey, jadi perempuan ketiga orang kena duduk macam ni. Kalau dua orang pun kena duduk macam ni juga. Okey, seterusnya kedudukan imam dan makmum. Imam perempuan dan tiga atau lebih makmum perempuan. Ni imam ni yang warna kuning ni. Ni depan sikit. Kalau lelaki duduk jauh. Kalau perempuan dia duduk beza sikit je, dia duduk depan sikit daripada makmum perempuan yang lain. Okey, yang kedudukan imam dan makmum yang sebenarnya adalah seorang perempuan lelaki, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey. Boleh lihat sini. Dia ni duduk beza sikit je. Okey. Dia belakang daripada tumit imam. Lepas tu belakang makmum lelaki adalah makmum perempuan. Okey, ini sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Macam ni dia duduk. Okey, dah. Tak boleh perempuan ni duduk depan makmum lelaki, tak boleh. Jadi lelaki duduk depan, makmum lelaki duduk depan, barulah makmum perempuan. Walaupun ada budak lelaki kena duduk kawasan depan juga. Kalau ada budak lelaki, barulah makmum perempuan. Orang perempuannya kalau semakin jauh dia semakin jauh, perempuan ni lebih afdal dia duduk belakang dah. Kalau lelaki lebih afdal dia duduk depan. Jadi kena buat sarapan. Kalau perempuan duduk belakang lagi afdal, sah belakang. Okey, seterusnya syarat solat berjemaah. Apa syarat dia? Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Usolli sunnah fardhu zuhri arba'a rakaati makmuman. Kita kena niat makmuman sekiranya menjadi makmum kepada imam. Dan seterusnya makmum mengetahui pergerakan imam. Kita kena tahu pergerakan imam. Pergerakan imam, rukuk, sujud kita kena tahu. Okey, betul tu imam seeloknya dia berpakaian pakai putih, pakaian yang jelas. Supaya makmum boleh agak pergerakan dia, boleh lihat. Okey, seterusnya kedudukan makmum di belakang imam. Kedudukan makmum ni kena belakang imam, iaitu tumit makmum tu mesti di belakang tumit imam.
Dia tak boleh sama dengan tumit tu imam. Jadi makmum ni kena duduk belakang tumit tu imam dah. Ataupun jauh lagi sekiranya makmum lelaki tu ramai. Okey, seterusnya pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam. Pergerakan makmum tu mengikut semua rukun fi'li iman. Fi'li iman ni kelakuan imam tu lah. Ya rukuk ke, ya sujud ke, selepas sempurna pergerakan imam. Maknanya selepas imam rukuk barulah kita rukuk. Kita tak boleh rukuk sama-sama dengan imam, macam berlumba, tak boleh. Jadi maksudnya imam rukuk dulu barulah kita rukuk. Nah, okey, seterusnya yang terakhir, jarak antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter 3 hasta. Tetapi sekiranya solat di Mekah ataupun di Masjid Madinah, yang ni tak jadi masalah. Tapi selain masjid itu, selain masjid, tiga masjid Aqsa pun, selain tiga masjid tersebut, dikira tidak sah sekiranya kita ni duduk jauh melebihi 150 meter. Tak imam duduk depan, makmum pun duduk depan, kita ni duduk jauh dengan makmum duduk depan lebih 150 meter, maka dikira tidak sah solat berjemaah tersebut. Okey, sekarang sila rumuskan hasil pengajaran kita hari ini. Apakah maksud solat berjemaah? Rumuskan. Apa maksud dia? Solat makmum bersama-sama dengan solat imam. Okey, berapa darjah yang kita dapat bila kita solat berjemaah? 27. Okey, bagus, rata je, betul, pandai. Syarat ada 3 syarat nak jadi imam tadi. Ada 3, siapa tahu syarat pertama ke apa? Imam boleh membaca. Imam boleh baca Al-Fatihah. Okey, pandai. Yang kedua, imam lelaki hanya untuk mana? Imam lelaki tu bagi semua makmum, ikutlah perempuan kau capo. Kalau imam perempuan tu hanya untuk Makmum perempuan. Hanya untuk perempuan saja. Bagus. Syarat yang ketiga, kena Makmum meyakini solat imam. Okey, bagus. Makmum meyakini sahnya solat imam. Itu sahaja. Jadi Ustaz nak kamu semua membuat latihan pengukuhan seperti yang tertera dalam web ni. Kamu tekan link ni, kamu buat latihan yang Ustaz tunjukkan di sini. Okey, untuk sesi latihan yang seperti link di atas, Ustaz serahkan kepada Ustaz Burhanuddin untuk teruskan. Itu sahaja pada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya kita tengok pada latihan pengukuhan. Murid-murid dikehendaki untuk menjawab latihan pengukuhan ini. Kita tengok pada soalannya. Padankan jawapan yang betul. Anda semua dikehendaki untuk memadankan dengan gambar yang betul dengan kenyataan yang diberikan. Yang pertama, imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Contohnya saya buat padankan dengan gambar yang betul. Saya buat contoh dan seterusnya, sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Contohnya buat sesuaikan dengan gambar ini. Seterusnya, imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Imam perempuan, 1 imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Contohnya saya sesuaikan dengan gambar yang ini. Seterusnya, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Contohnya saya sesuaikan dengan
Selepas itu sekumpulan makmum lelaki sahaja. Sekumpulan makmum lelaki sahaja. Ini saya silakan dengan gambar ini. Seterusnya imam dan seorang imam dan seorang makmum yang berbeza jantina. Maksudnya seorang imam lelaki dan seorang makmum perempuan. Lelaki. Tentunya saya sesuaikan dengan gambar ini. Seterusnya imam dan seorang makmum. Seorang imam dan seorang makmum yang sama jantina. Ini saya sesuaikan dengan yang. Lepas tu sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Maksudnya disesuaikan dengan gambar yang ini. Gambar yang ini dengan ini. Contoh ya. Selepas kamu semua selesai menjawab, kamu semua dikehendaki mengklik butang finish. Lepas tu kamu boleh tengok dia punya, boleh tengok ataupun cek keputusan dia. 10/10 betul. Kemudian selepas kamu semua menjawab soalan padan jawapan yang betul, kamu semua dikehendaki untuk menjawab semua latihan di bawah. Soalan iaitu jawab semua latihan di bawah. Solat berjemaah dapat menyatukan hati kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Pilih 2 syarat solat berjemaah. Yang ketiga, berikut merupakan kelebihan bagi orang-orang yang solat berjemaah kecuali mendapatkan keredaan Allah, jiwa menjadi gelisah dan hidup tidak tenang, mendapat pahala 27 kali ganda berbanding salat bersendirian, dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Seterusnya, antara berikut yang manakah adab salat berjemaah? Pilih 2 kriteria keutamaan sebagai seorang imam. Seterusnya, berikut merupakan syarat-syarat bagi orang yang wajib solat kecuali berikut adalah benar tentang hikmah solat berjemaah kecuali apakah ciri keutamaan yang dipilih sebagai imam. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Berikut merupakan kelebihan bagi orang yang salat berjemaah kecuali berikut merupakan posisi imam dan makmum yang betul kecuali 2 syarat menjadi imam ialah seterusnya pahala salat berjemaah. Berapa pahala salat berjemaah? Lepas tu hukum salat berjemaah bagi komuniti masyarakat ialah awak boleh pilih. Kalau awak kata makruh, awak tanda makruh. Kalau awak kata sunat muakkad, awak tanda je pada sunat muakkad. Kalau awak kata fardu ain, tanda pada berapa fardu ain. Kalau awak kata fardu kifayah, tandakan pada fardu kifayah. So, hukum salat jemaah bagi individu ialah
Solat makmum bersama-sama dengan solat imam. Solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum untuk syarat-syarat tertentu. Berasal daripada perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Jamaah yang bermaksud berkumpul merupakan maksud solat dari segi lepas anda semua menjawab, memilih pada setiap jawapan anda. Dah siap, anda perlu menekan pada butang submit. Tamat sesi PDPR Pendidikan Islam. Allahu a'lam.